Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini saya akan membaca surah Asy-Syams dengan menggunakan bacaan riwayat qaulun dari Imam Nafi' dan kesemua wajah yang dibaca oleh Imam Qaulun. Kesemua wajah yang dibaca oleh Imam Qaulun insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن
سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Begitulah bacaan Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syams dan suratul Balad. Suratul Al-Laili, surat Al-Laili.
Tuan-tuan yang dihormati sekalian, bacaan daripada riwayat Qulun tadi melihatkan kepada kita ada beberapa khilaf di antara bacaan Qulun daripada Imam Nafi' dengan bacaan Hafs daripada Imam Asim. Yang pertamanya ialah perbezaan yang biasa kita temu ialah pada min jamak dan juga mak lazim, mak jaiz munfasil, di mana kebanyakan min jamak yang dibaca oleh Hafs ketika wasal dan waqaf biasa dia dengan mematikan huruf min, mematikan min jamak. Tetapi bagi bacaan riwayat Qulun, min jamak boleh dibaca dengan dimatikan min jamak atau disilahkan min jamak. Seperti yang terdapat pada surah Syams pada ayat yang ke-13, 14 dan 15. Faqala lahum Rasulullah. Qulun boleh membaca dengan faqala lahum Rasulullah ataupun faqala lahumu Rasulullah dengan silahkan min jamak dua harakat. Tapi ketika waqaf sama saja bacaannya dengan Imam Hafs. Pada ayat 12, alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Qulun boleh baca dengan alaihimu rabbuhumu bidzambihimu fasawwa. Boleh baca min jamak, boleh dibacakan dengan disukunkan, dimatikan atau disilahkan dua harakat. Ada khilaf fashhur pada ayat yang ke-15, wala yakhafu uqbaha. Tetapi bagi bacaan riwayat Qulun dibaca dengan diibdalkan huruf wa kepada fa. Jadi daripada wala kepada fala yakhafu uqbaha. Di mana kisahnya fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Di mana kisah kepada Nabi Saleh alaihi salam tentang kejahatan, pengkhianatan, golongan yang melampau, golongan yang amat celaka, paling celaka di antara mereka yang disifatkan oleh Allah, paling celaka. Mereka ini meminta Nabi Saleh alaihi salam memberikan kepada mereka unta betina, unta yang dikurniakan Allah kepada Nabi Saleh, yang mengeluarkan susu yang banyak yang dapat diminum oleh kaum mereka. Mereka meminta supaya Nabi Saleh meminta izin kepada Allah membiarkan unta betina dibebaskan, tidak dijaga. Ketika mana
Nabi Saleh mengikut kehendak mereka, tetapi sekiranya mereka melakukan apa-apa pun khianatan terhadap unta betina, itu mereka akan ditimpa kecelakaan daripada Allah, azab daripada Allah. Setelah Nabi Saleh alaihi salam membiarkan unta berkeliaran di kalangan mereka, maka golongan yang melampau, golongan yang amat jahat di kalangan mereka telah menangkap unta tersebut lalu menyembelihnya. Akibat perbuatan mereka itu, lalu Allah telah membinasakan mereka kerana dosa yang telah mereka lakukan itu, lalu diratakannya dengan tanah mereka dibinasakan. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Perbuatan mereka menyembelih unta betina tersebut kerana mereka tidak takut kepada ancaman dan azab daripada Allah, maka mereka menerima balasan tersebut. Wala yakhafu uqbaha, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Itu bacaan Hafs. Bagi bacaan Imam Qulum dibaca dengan fala yakhafu uqbaha, maka mereka tidak takut terhadap akibatnya, akibat daripada mereka melakukan penyembelihan unta. Itu saja bezanya di antara wa dan fa, insya-Allah. Pada ayat ke-11 dan 12, jika kita wasal sambung ayat 11 ke 12, kadzabat samud bitawwaha idzin ba'atsa ashqa, boleh dibaca. Maka bila disambung diwasalkan, maka jadilah ia bacaan majais munfasil. Boleh dibaca dengan harakat bitawwaha idzin ba'atsa ashqa, atau boleh dibaca dengan 4 harakat. Kadzabat samud bitawwaha idzin ba'atsa ashqa. Pada surah Al-Lail, seperti surah Asy-Syams, yang ketara khilaf di antara bacaan Hafs dan riwayat Qulun ialah pada min jama' dan juga jaiz munfasil. Ada beberapa ayat di dalam surah Al-Lail ini yang berbeza bacaan, khilaf bacaan di antara Hafs dan Qulun. Yang pertamanya pada ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Kalimah kum dhamir mukhatab di sini min jama' boleh dibaca dengan mematikannya, sama ada disambung ataupun diwakafkan, di wasal ataupun diwakafkan. Inna sa'yakum lasyatta. Dan boleh dibaca juga dengan silah min jama' 2 harakat ketika wasal saja. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Bacaan Iman Qulun. Pada ayat yang ke-11, wama yughni anhu maluhu idza taradda luhu. Dhamir itu dhamir ghaib di situ.
ma yughni anhu maluhu idza taradda, sama juga mak lazim, mak jaiz munfasil boleh dibaca dengan dua harakat dan juga 4 harakat. Idza taradda inna jika diwasalkan jadilah dia mat jaiz munfasil, boleh dibaca dengan 4 harakat dan 2 harakat. Dan pada ayat yang ke-14 sekali lagi kita bertemu dengan kalimah kum, dhamir mukhatab itu min jamak, fa'anzartukum naran talazza, min jamak boleh dibaca dengan mematikannya atau disilahkan dengan 2 harakat. Fa'anzartukum naran talazza, ketika mana kita mewasalkannya. Dan pada ayat yang ke-15 ada mak jaiz munfasil, la yaslaha illa pertemuan huruf mat alif dengan hamzah qat'a pada kalimah yang berbeza, kalimah pada dalam 2 kalimah, maka bolehlah dibaca dengan 2 harakat dan 4 harakat bagi riwayat qalun. La yaslaha illal ashqa atau la yaslaha illal ashqa. Dan itulah beberapa perbezaan, beberapa khilaf bacaan di antara Qulun dan Hafs daripada surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Semua bacaan ini adalah bacaan yang sah, diterima oleh para ulama Qur'an, dan ianya sanad bacaannya, riwayat bacaan ini sanadnya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di Nusantara, terutamanya di Malaysia, kita lebih terkenal dengan bacaan Hafs. Sebenarnya banyak qiraat lagi yang masyhurnya ialah 10 qiraat Imam bagi Tariq Syatibi, ada 7 qiraat dengan masing-masing ada 2 murid yang terkenal diriwayatkan oleh murid-murid mereka. Dan pada bacaan qiraat Nafi' oleh Imam Nafi', muridnya meriwayatkan dengan bacaan masing-masing dengan Imam Warash dan Imam Qulun. InsyaAllah kita akan habiskan bacaan Imam Qulun daripada Imam Nafi' pada juz yang ke-30 ini, dan insyaAllah selepas ini kita akan baca pula juz yang ke-30 ini dengan qiraat, insyaAllah qiraat Ibnu Katsir dengan riwayat oleh murid mereka pula, insyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail أطرق النهار وأجرنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر بأمورنا وعظم بأجورنا وحسن أخلاقنا ونوّر بقلوبنا وقبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya Haji Zakaria daripada syarikat Haramah Jaya Travel Tour sendiri yang berhad.
Syarikat kami ada menyediakan pakej-pakej umrah pada setiap bulan, dan pakej yang terdekat ialah pada bulan Februari tahun 2024. InsyaAllah ada 2 pakej di awal bulan dan di akhir bulan. Akhir bulan musim cuti sekolah. Cikgu-cikgu dan siapa saja yang berhajat nak melakukan umrah pada musim cuti sekolah bolehlah menghubungi syarikat kami, Rawdah Jaya Travel and Tours. Di Kemaman ada di Kampung Jaya, Jalan Air Putih, insyaAllah. Di Kuantan ada di Bukit Setongkul. Dan bagi kawan mereka yang berada di kawasan Kuala Terengganu dan daerah-daerah yang sekitar dengannya, bolehlah ke jabat urusan kami di tingkat 1 atas 7E, Jalan Tuk Adis, Kampung Tuk Adis, Kuala Ibai. Atau terus menghubungi saya di talian 0199367657. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hendak belajar ilmu qiraat secara pemula asas, insya-Allah boleh datang ke pejabat kami. InsyaAllah jumpa dengan saya. Sebelum tuan-tuan berjumpa dengan guru-guru yang lebih pakar, eloklah kita sebagai pemula untuk belajar ilmu qiraat ini, kita memahami sedikit sebanyak dari segi usul, kaedah, ashhur dan sebagainya dengan ilmu qiraat ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh belajar sama ada melalui Tariq Syatibi, jalan Tariq Syatibi, ataupun jalan Tariq Tayyibah. InsyaAllah kita sama-sama berteman dengan Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quran menjadi teman kita di dunia dan juga menjadi teman dan hujjah kepada kita di yaumul akhirah nanti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.